Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Ikmal bin Abdul Rahman dari kelas DHI 2A. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan dasar luar Malaysia dan dasar luar Malaysia. Dasar luar negara boleh dianggap sebagai instrumen atau alat yang diperlukan oleh sesebuah negara untuk berhubung, berinteraksi dengan sesebuah negara yang lain, baik yang berjiran dengannya ataupun yang berjauhan dengannya. Melalui dasar luar, kita menyatakan pendirian kita berhubung dengan sesuatu isu yang berlaku di sepadan negara kita maupun negara lain yang jauh dari segi kedudukan geografi dalam hubungan antarabangsa. Dalam sistem perhubungan antarabangsa, pembentukan dasar luar negara juga perlu mengambil kira dasar luar atau sikap negara-negara lain. Dasar luar boleh berubah mengikut senario politik antarabangsa. Dasar luar Malaysia. Apakah itu dasar luar Malaysia? Manusia tidak akan hidup berseorangan. Anatomi ini adalah seumpama setiap negara harus ada hubungan luar untuk mencapai matlamat tertentu. Antaranya adalah untuk menjamin pertahanan dan keselamatan negara dan rakyat, pembangunan ekonomi, perdagangan, kerjasama antarabangsa dan diplomasi. Hubungan luar atau hubungan antarabangsa merupakan satu kajian berkenaan hubungan atau interaksi yang melampaui sempadan negara. Hubungan yang melampaui sempadan ini bukan sahaja melibatkan hubungan antara negara dengan negara, bahkan merupakan hubungan yang turut melibatkan entiti-entiti lain. Entiti ataupun aktor-aktor tersebut terdiri daripada organisasi dan institusi antarabangsa, syarikat multinasional dan individu. Kerajaan kita telah merancang dasar luar yang dinamik. Ciri utama dasar luar yang dinamik ialah kaku, tetap dan stereotip, tetapi berupaya mengubah corak dan orientasi selaras dengan maklum balas yang diterima oleh kerajaan serta setimpal dengan tuntutan masa serta keperluan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad bin Abdullah daripada Diploma Syariah Islamiah kelas DSI 2A. Hari ini saya akan membentangkan subjek pengajian Malaysia yang bertajuk Sejarah Hubungan Luar Malaysia. Hubungan Malaysia dengan negara luar telah berlaku daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Malaysia melakukan hubungan dengan negara India, Siam, Chinese, Parsi, Arab, Jepun dan negara-negara sekitar Kepulauan Melayu Melaka. Hubungan luar Malaysia terdapat pelbagai faktor, iaitu faktor geografi, faktor sejarah, faktor sosial dan faktor politik. Selain itu, faktor globalisasi diambang perkembangan era komunikasi dan teknologi juga memainkan peranan yang penting untuk menjaga dan mengekalkan perkembangan Malaysia di arena antarabangsa. Okey, seterusnya, Malaysia menjalinkan hubungan dengan negara luar melalui dua pendekatan, iaitu pendekatan bilateral dan multilateral. Contoh hubungan bilateral ialah hubungan dengan sebuah negara sahaja. Contohnya hubungan Malaysia dan Iraq. Hubungan multilateral pula merupakan hubungan secara berkumpulan seperti Malaysia dengan negara-negara lain melalui PBB, ASEAN, OIC dan sebagainya. Tajuk seterusnya, faktor pembentukan dasar luar Malaysia. Faktor-faktornya ialah: yang pertama, faktor geostrategi; yang kedua, faktor struktur politik negara; yang ketiga, faktor demografi; yang keempat, faktor keselamatan negara; yang kelima, faktor sejarah; yang keenam, faktor ekonomi; yang ketujuh, faktor undang-undang antarabangsa; yang kelapan, faktor globalisasi. Sekian itu daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan slide ini kepada kawan saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khilfi Zakif bin Kamaruzaman. Saya daripada kelas DSI 2A. Di sini saya akan membentangkan tentang pengubalan dasar luar negara dan objektif dasar luar negara. Pengubalan dasar luar negara menjadi kepentingan sesebuah negara kerana berpandukan objektif dasar luar negara yang menjaminkan keamanan sesebuah negara. Seperti yang kita tahu, di seluruh negara di dunia ini menggunakan atau mempraktikkan pengubalan dasar luar negara ini kerana ia boleh menjalinkan hubungan negara-negara luar dengan negara kita.
kepentingan negara bukan hanya dalam isu keamanan atau keselamatan negara sahaja. Ianya meluas dan melibatkan kegiatan ekonomi negara. Dalam sektor pembuatan, ia menjadi tunggak utama ekonomi negara kerana ia menghasilkan barangan untuk dieksport. Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah negara dagang dan Malaysia perlu menjalinkan hubungan baik dengan negara luar. Kedaulatan negara menjadi kepentingan negara kerana ia menjadi tunggak utama sistem perhubungan antarabangsa. Oleh itu, Malaysia lantang menyuarakan dan boleh menyuarakan idea di bersedia antarabangsa. Oleh sebab itu, pengubalan dasar luar negara amat penting di sesebuah negara. Objektif dasar luar negara. Secara ringkasnya, objektif dasar luar negara ini mempunyai 6 perkara. Yang pertama, menjaga, mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa. Kedua, menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keselamatan Malaysia. Ketiga, mempertahankan prinsip kehormatan kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalam negara lain. Yang keempat, mengenai perkembangan dan cabaran politik, ekonomi, keselamatan dan sosial pada peringkat antarabangsa. Kelima, mempertahankan dan memajukan hak, kepentingan dan aspirasi Malaysia dalam semua bidang. Yang keenam, memupuk hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain. Langkah-langkah objektif dasar luar negara, ia akan menjamin keamanan, keselamatan dan kemakmuran negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Kamahbi dari kelas DSI 2A. Hari ini saya nak bercerita tentang keutamaan dasar luar Malaysia. Yang pertama, pertubuhan negara-negara Asia ataupun dikenali sebagai ASEAN. ASEAN ini ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 yang dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman. Cadangan ini dipersetujui oleh negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Yang kedua ialah pertubuhan negara-negara Islam ataupun OIC. OIC ialah singkatan kepada Organisation of Islamic Conference atau Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam. OIC bertindak sebagai satu-satunya forum khusus untuk negara-negara Islam bagi mewujudkan perpaduan sesama ummah. Yang ketiga ialah Pertubuhan Negara-negara Jajahan British iaitu Commonwealth. Pertubuhan negara-negara jajahan British ini dianggotoi oleh negara bekas tanah jajahan British termasuk Malaysia. Matlamat utama penubuhan Commonwealth adalah untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan yang baik antara semua negara bekas jajahan British. Yang keempat ialah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB. Malaysia menyertai PBB pada 17 September 1957 selepas mencapai kemerdekaan. Prinsip PBB adalah untuk menjamin kedaulatan dan hak semua negara anggota serta tidak ada negara yang boleh campur tangan dalam hal ehwal negara lain. Yang kelima ialah pertubuhan negara-negara berkecuali NAM. NAM atau singkatan bahasa Inggerisnya The Non-Aligned Movement yang juga dikenali sebagai Pergerakan Negara-negara Berkecuali. Malaysia menyertai NAM pada tahun 1969. Tujuan penubuhan NAM adalah antaranya memupuk kerjasama yang erat dalam kalangan negara anggota. Yang keenam ialah Kerjasama Selatan-Selatan ataupun KKS. KKS ditubuhkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan ekonomi negara. Malaysia mencadangkan agar ditubuhkan Kerjasama Selatan-Selatan. Antara revolusi yang dikemukakan bagi menubuhkan KKS ialah memperbaiki keadaan ekonomi negara membangunkan. Yang ketujuh ialah Kerjasama Ekonomi Asia Timur ataupun EAEC. EAEC dikenali sebagai Kumpulan Ekonomi Asia Timur
iaitu penubuhan EAEC boleh mengurangkan kesan negatif daripada keadaan ekonomi yang tidak menentukan di Amerika Syarikat. Hal ini kerana melalui penubuhan EAEC, rantau Asia Timur tidak akan terlalu bergantung pada perdagangan Amerika Syarikat. Yang ke-8 ialah Community Economy Action ataupun AEC. Pelaksanaan AEC membolehkan aliran barangan, perkhidmatan, pelaburan serta modal menjadi lebih bebas. Seterusnya, mengubah rantau ini menjadi pusat pelaburan yang menarik dengan membentukkan satu pasaran dan pusat pengeluaran tunggal yang besar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Johari dan hari ini saya akan terangkan tentang isu-isu dalam hubungan antarabangsa. Isu-isu dalam hubungan antarabangsa ni ialah sesebuah negara dunia pada hari ini berkongsi banyak perkara seperti sempadan, wilayah dan keselamatan dan juga kedaulatan. Mereka juga telah mengadakan hubungan pelbagai hala bagi pembangunan politik dan ekonomi negara masing-masing. Dalam hubungan ini tidak terlepas negara masing-masing dalam isu yang membabitkan kepentingan semua negara seperti bahana globalisasi, keganasan dan lain-lain. Poin yang pertama ialah globalisasi. Malaysia perlu berhadapan dengan fenomena globalisasi, iaitu dunia tanpa sempadan, iaitu kemajuan teknologi, berkomunikasi dan kemudahan perhubungan. Malaysia mahukan globalisasi yang lebih adil dan seimbang yang memberi manfaat kepada semua warga dunia. Poin yang kedua adalah masalah keganasan. Antara masalah keganasan yang berlaku ialah peristiwa pada serangan 11 September 2001 ke atas Amerika Syarikat telah meninggalkan kesan yang dalam kepada penduduk dunia kerana kerakusan Amerika Syarikat dengan agenda yang tersendiri terhadap Iraq telah menyemarakkan lagi sentimen dunia Islam. Bagi yang ekstrim di dunia Islam, salah satu dorongan utama yang mengganas adalah sebagai respon kepada tindak tanduk Israel yang disokong oleh Amerika Syarikat menyerang Palestin. Pencerobohan Amerika Syarikat dan sekutunya ke atas Iraq. Malaysia menentang pencerobohan Amerika Syarikat berpandukan prinsip Undang-Undang Antarabangsa dan Piagam PBB. Malaysia telah menyuarakan pendirian dengan tegas dan memainkan peranan dan peringkat antarabangsa, khususnya sebagai pengurus NAM. Penceroboh ke atas Iraq oleh Amerika Syarikat dan sekutunya telah menyebabkan perpecahan antara anggota masyarakat antarabangsa. Konflik di Asia Barat dan beberapa negara. Konflik di Syria berlaku akibat perang saudara sehingga mengorbankan rakyat yang tidak berdosa seperti kanak-kanak dan wanita yang tidak berdosa. Konflik Korea Selatan. Masing-masing negara ingin menunjukkan kekuatan melancarkan peluru pepandu. Dan konflik yang terakhir iaitu konflik di Iraq. Konflik timbul akibat perbalahan antara sesama Islam yang mempunyai mazhab yang berbeza seperti antara puak Sunni dan Syiah dan Syariah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebulannya ialah hubungan antarabangsa adalah penting bagi sebuah negara sama ada dari segi keselamatan, pertahanan, sosial politik dan ekonomi. Oleh itu, sebuah negara perlulah menjaga kepentingannya. Kita semua ingin menjalankan tugas rutin harian tanpa diganggu atau diancam oleh pihak tertentu. Begitu juga, sesebuah negara perlu mengekalkan kedaulatannya serta menjamin keselamatannya daripada serangan musuh. Hal ini lebih diutamakan bagi sebuah negara yang kecil seperti Malaysia. Kadang-kadang negara-negara kecil ini terpaksa mencari perlindungan daripada kuasa-kuasa besar atau bekerjasama dengan negara lain untuk mempertahankan kepentingan bersama. Antara keperluan asas negara yang berikutnya ialah mencari sumber pendapatan. Berdasarkan hal ini, sebuah negara perlulah menjamin kepentingan ekonomi, perdagangan yang menjadi punca pendapatannya. Negara-negara yang bergantung kepada perdagangan tentu akan memelihara hubungan yang baik dengan negara-negara lain bagi memasarkan barangannya atau bagi mendapatkan bahan mentah yang diperlukan. Oleh itu, sekiranya sesebuah negara ingin memahami dasar luar sesebuah negara, kita mesti mengetahui keperluan asas negara itu dari segi keselamatan ekonomi dan politik. Di samping itu pula, latar belakang sejarah dan kebudayaan masyarakat juga akan mempengaruhi negara terbabit menjalin hubungan antara bangsa dengan negara lain. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.